anak dan sebagainya belum dikira lagi. Jadi kiralah semua sekali nak bayar ikut uruf mana. Uruf wilayah berapa Ustaz? 5,000. Uruf Selangor 8,500. Uruf Kelantan 10,000. Tak apa, saya bayar ikut uruf Kelantan. Boleh tak kan? Sebab saya Kelantan kan? Jadi walaupun pun sebenarnya moral of the story ialah kita kena selitik segala harta benda yang ada di rumah kita. Mungkin zakat simpanan saya rasa saya terlepas sebab simpan tak cukup duit. Meniaga saya tak meniaga Ustaz, HTA pun jadi ahli je. Ustaz dah muka pun kan. Tapi rupa-rupanya ni, di dada-dada isteri yang dah terpokok-pokok kata Ustaz, udah tadi tersandar-sandar semata-mata kena nak menanggung beratnya emas dan sebagainya ni, itu yang kita tak kira. Jadi Alhamdulillah saya pun lansaikanlah, tak banyak pun 2.5% daripada lebihan kepada 10,000, 5,000 ataupun 8,500 mengikut uruf semasa bagi zakat perhiasan. Jadi balik kaji balik, timbang pula, pergilah ke mana Pohkong ke apa ke, cuba timbang. Timbang cuba kita tengok. Dah kena nilai semasa, bukan nilai semasa beli tahun 1996. Betul kan? Itulah yang saya nak kongsikan sedikit berkenaan dengan zakat tadi. Dan kembali pada soalan, kenapa kita perlu menitik beratkan halal? Pertama sekali, halal itu sendiri memang merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Melalui firman-Nya yang berbunyi wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Surah Al-Azim. Dalam ayat ini Allah menyebut berkenaan dengan dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kamu, iaitu yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya sahaja kamu beriman. Ayat ini banyak disalahartikan sebagai fikir tentang makanan saja. Bila nak ambil sesuatu makanan untuk dimasukkan ke mulut, maka kita fikir halal atau tidak, ya. Dan kalau halal pun kita tak fikir sejauh mana halal thayyiban itu. Mengikut Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang dimaksudkan dengan thayyiban ini, ramai yang menerjemahkan halalan thayyiban ialah halal lagi apa? Lagi berkhasiat, itu saja. Walhal thayyiban itu juga bermaksud siapa yang memasak makanan itu tadi. Kalau halal itu dari sudut makanan, siapa yang memasak, bagaimana cara dimasak, dan bagaimana suasana tempat ia dihidangkan, semua ini adalah thayyib. Maksudnya bukan senang untuk seseorang muslimin dan juga mukminin ini nak memasukkan sesuatu makanan ke mulutnya dan tidak dipastikan sebagai halalan thayyiban. Itu adalah salah satu daripada kriteria utama untuk kita menilai harta benda kita ataupun segala rezeki yang nak dimasukkan dalam tubuh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dimaksudkan dalam ayat ini wakulu, dan makanlah. Ini bukan bermaksud makan makanan saja. Makan ini kalau kita boleh panggil sebagai sirah mubalaghah dalam bahasa Arab, maksudnya sebagai suatu target utama. Bila kita mencari rezeki yang halal ini ataupun mencari apa-apa rezeki sahaja pun, apa target kita? Target kita tidak lain bukan ialah untuk meningkatkan kekuatan diri kita, ya? Kekuatan dari sudut jasmani, sudut rohani, dan juga kekuatan dari sudut mental kita. Dan semuanya ini akan mengakibatkan ataupun menghasilkan makanan, ya? Ataupun sesuatu yang perlu kita cernakan dalam tubuh kita untuk menjadi seorang manusia yang cergas. Apa guna kita harta banyak, berbilion-bilion, tapi segala macam penyakit ada, ya? Segala macam pingat ada pada tubuhnya, ya tak? Tubuh salah satu pingat itu berbunyi Datuk Diraja Setia Sakti itu, ya? Tapi kencing manis ada, jantung ada, darah tinggi ada. Di mana kesaktiannya itu? Persoalannya, ya? Jadi di sini sebenarnya penting untuk kita menilai segala apa yang kita lakukan untuk capai ke tahap membeli makanan ataupun menghasilkan makanan untuk kita makan. Kalau kita faham ayat ini dari sudut itu, maka fahamlah kita bahawa halalan thayyibah ini perlu kepada semua aktiviti hidup kita, bukan hanya sekadar makanan, ya. Yang kedua, dengan adanya sistem halal ini yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tentukan sebagai kriteria utama dalam aktiviti hidup kita, kita terikat dengan suatu sistem untuk tidak mengambil hak orang lain dan juga tidak menafikan hak-hak orang lain. Jadi cuba bayangkan, kalau semuanya berfikir tentang halal atau tidak, halal atau tidak, halal atau tidak, maka sudah pasti kita tidak semena-menanya akan merampas hak orang lain. Sekarang ni macam-macam perkara, ya? Macam-macam perkara, sistem saham internet lah, saham Qardul Hasan lah. Dia buat sistem Qardul Hasan. Anda hanya perlu melapor RM35 masuk dalam akaun bank, Maybank Islamik dan sebagainya. Dia cari tu, ya? RHB Islamik dan sebagainya, supaya bunyi juga Islam. Dan ini sistem Qardul Hasan. Dia buat hadis tentang Qardul Hasan. Yang dia buat itu bukan sistem Qardul Hasan, ya?
Tetapi yang dia keluar hadis tentang Qardul Hasan. Qardul Hasan memanglah itu adalah suatu perkara yang Rasulullah suruh kita lakukan bila kita ada urusan hutang berhutang. Tetapi yang dia buat passing, mana sistem pandemik begitu. Passing RM35, first level akan dapat RM15, second level RM10, third level naik lagi sampailah kepada up lainnya. Down lainnya kau cari lagi. Cuba kita fikir,